sebab berkait dengan bulan Ramadan ini, salah satunya digelar sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah sebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Quran. Okey. Yang pertama, selalu kita dengar ungkapan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama dah kita dengar perkataan mukjizat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum saya mula, sama-sama ikut saya, kita baca satu zikir. Subhanallah wa bihamdihi. Dia makan sahur tak? Makan sahur. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar ke masjid untuk solat subuh. Masa Rasulullah nak keluar tu, isteri baginda Ummul Mukminin Juwairiyah duduk atas sejadah. Rasulullah tengok Juwairiyah duduk atas sejadah. Rasulullah pun keluar ke masjid salat subuh. Dan menjadi kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam, lepas sembahyang subuh Rasulullah duduk dengan para sahabat. Rasulullah nak kita panggil sekarang tazkirah lah, ataupun ada sahabat nak tanya soalan, ataupun ada yang cerita malam tadi saya mimpi, Rasulullah pun tafsirkan mimpi. Jadi Rasulullah duduk dengan para sahabat sehinggalah waktu duha. Baru baginda balik ke rumah waktu duha. Bila Rasulullah balik ke rumah waktu duha, baginda dapati Juwairiyah masih lagi atas jadah, sebagaimana baginda keluar sebelum subuh tadi. Kalau Rasulullah kata, dari tadi tak gerak lagi ke ni? Ya, kata Juwairiyah, aku duduk berzikir. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai isteriku, aku ada baca satu zikir. Zikir tu aku ulang 3 kali. Pahalanya sama banyak dengan zikir kamu dari sebelum tu subuh tadi sehingga sekarang waktu duha. Apa zikir tu? Yang kita baca tadi. Sekali lagi, kita baca sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kita cukupkan 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kalau kita boleh amalkan zikir ni setiap lepas subuh, ustaz dah imam tak baca pun tak jadi masalah. Dan lepas kita zikir bersama imam, lepas kita doa, ataupun kalau kebetulan kita semayang sendiri ke kat rumah kat mana-mana, Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nabi kata pada Juwairiyah, pahalanya menyamai pahala kamu duk berzikir daripada sebelum subuh tadi hingga sekarang waktu duha. Allahu Akbar. Itulah beramal berdasarkan ilmu, pahalanya di kualiti ibadat. Kualiti ibadat adalah berdasarkan ilmu. Macam orang nak invest kat mana-mana lah, orang cek ROI, macam mana profit nak dapat, mesti kita cari yang mungkin simple tapi untungnya besar. Jadi Rasulullah ajar simple amalan, pahalanya menyamai zikir kamu dari sebelum subuh hingga waktu duha. Saya nak sebut sedikit untuk tazkirah pada pagi ini sebab berkait dengan bulan Ramadan ini. Salah satunya digelar sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Allah sebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Quran. Okey. Yang pertama, selalu kita dengar ungkapan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama dah kita dengar perkataan mukjizat. Tapi pada hakikatnya, what is mukjizat? Kalau sebut perkataan mukjizat, apa takrif mukjizat? Kita duduk jauh, duduk dekat boleh tanya. Itu selamat duduk jauh tu. Apa takrif mukjizat? Mukjizat dia kena lengkap mukjizat. Perkara luar biasa dari Allah kepada Rasul dan bersifat melemahkan kalau ada yang nak lawan. Itulah mukjizat. Sebab wording mukjizat, dia asal perkataan, root word dia ajaza. Ajaza ni maksudnya lemah. A'jaza maksudnya melemahkan. Mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Saya ulang sekali lagi. Perkataan mukjizat dalam bahasa Arab, root word dia ajaza, maksudnya lemah. Kalau bahasa Arab dia sebut ajaza, lemah. Kalau ditambah alif kat depan, a'jaza maksudnya melemahkan. Kalau mu'jiz ataupun mu'jizatun maksudnya sesuatu yang melemahkan. Sekali lagi, takrif mukjizat. Yang pertama apa? Saya seronok nampak ada ibu-ibu di belakang sana yang ambil nota. Kita penceramah ni nampak orang ambil nota, semangat. Terima kasih ibu-ibu. Orang lelaki biasanya terus hafal. Tak apa, tak ada masalah, kita tak ada exam pun. 4. Suatu yang luar biasa dari Allah kepada Rasul dan bersifat melemahkan kalau ada yang nak lawan. Itu mukjizat. Lama dah kita sebut perkataan mukjizat ni, tapi itulah maksud dia. Apa sekali lagi? Yang pertama, luar biasa. Yang kedua, dari Allah. Yang ketiga, untuk Rasul. Yang keempat, melemahkan kalau nak lawan. Kita buka paip, kita buka je paip, air keluar. Mukjizat tak? Mana ada luar biasa? Buka paip, air keluar. Itu bukan luar biasa, itu biasa.
tapi air keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Luar biasa. Air keluar dari tangan Rasulullah. Okey. Ada perkara luar biasa datangnya dari syaitan, tapi hakikatnya dengan izin Allah. Maka itu dipanggil apa dia? Sihir. Ada nama yang padang tembaga dulu tu, David Copperfield. Luar biasa. Tapi dari syaitan, dengan pertolongan syaitan, itu dipanggil sihir. Kalau perkara luar biasa yang berlaku kepada wali-wali Allah, itu dipanggil karamah. Adanya wali-wali Allah di atas muka bumi ini. Wali-wali Allah ada sepanjang zaman. Siapa dia wali Allah? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Cerita tentang wali-wali Allah. Kalau luar biasa berlaku pada wali-wali Allah, itu dipanggil karamah. Kalau luar biasa berlaku pada orang jahat, jahat dia ada something luar biasa, itu bukan istinja, istidraj. Luar biasa dari Allah kepada orang biasa. Macam kita, macam saya, macam tuan-tuan kita orang biasa ni, laku jatuh kapal terbang, hidup 3 orang. Bangunan runtuh, lepas minggu ada jumpa hidup lagi. Siapa ni? Orang biasa je. Itu dia panggil ma'unah, pertolongan Allah. Luar biasa lah tu. Dan mukjizat dia ada satu lagi, yang keempat, dia bersifat melemahkan kalau orang nak challenge. Itu takrif mukjizat. Bila kita sebut mukjizat, inilah. Dan mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada rasul-rasul. Tuan-tuan, sebagai contoh, apa mukjizat Nabi Nuh alaihi salam? Mukjizat Nabi Nuh apa dia? Kapal bahtera. Mukjizat Nabi Musa, tongkat. Tongkat Musa, mukjizat. Tongkat Ali punya tongkat, itu bukan mukjizat. Tongkat Musa, tongkat Nabi Musa, ini mukjizat. Nabi Ibrahim alaihi salam dihumban ke dalam api yang menyala, tapi tak hangus. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan pada api jadi sejuk dan selamat sejahtera ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Cuba apply ta'rif tadi kepada bahtera Nabi Nuh. Luar biasa. Semua tenggelam. Semua perkara, kenderaan, bangunan, gunung pun tenggelam. Bahtera ini selamat. Dah lah diperintah buat kat tempat kering kontak. Pelik, luar biasa buat bahtera pada pasir. Luar biasa, selamat. Ketika semua tenggelam, selamat. Dari Allah kepada Rasul. Dan yang nak challenge, semua kalah. Yang nak challenge, macam mana nak challenge bahtera Nabi Nuh? Saya tak nak naik, saya nak naik atas gunung. Kalah. Orang cuba pelekeh Nabi Nuh, gila Nuh ni buat kapal. Kalah, lemah. Siapa-siapa yang nak cabar, lemah. Lemah. Kita pergi kepada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Luar biasa. Luar biasa tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa membelah lautan. Ada 12 lorong dalam tengah laut. Highway. Tol pun tak ada. Tongkat Nabi Musa boleh belah laut. Tongkat Nabi Musa boleh bertukar menjadi ular. Ketika kita tahu kisah ahli sihir nak challenge Nabi Musa alaihi salam,
Dia orang ni sebelum berlawan, tanya dulu. Ahli sihir ketika nak kumpul orang ramai, nak test power dengan Musa, ahli sihir tanya dulu Firaun sebelum lawan. Tuan Aun dah tak? Dia rapat biasa, minum kopi sekali, main golf sekali. Tuan Aun, kalau kami menang nanti, kami dapat apa? Tak lawan lagi, tanya komisen dah. Ini ahli sihir ni sebab dia rapat dengan Firaun. Kita nak lawan lagi ni. Nanti kalau saya menang dapat apa? Apa offer Firaun? Kamu kalau menang, kamu kalahkan Musa, yang penting kalahkan Musa, kamu akan jadi minal muqarrabin. Kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku. Muqarrab maknanya orang yang dekat. Maknanya dia boleh miss call je Firaun. Firaun call balik, rapat dia boleh WhatsApp personal, tak payah secretary dah. Kamu kalahkan Musa, kamu boleh minal muqarrabin. Kamu boleh jadi orang yang rapat dengan aku, dekat dengan aku. Nak apa bagi tahu je, kita hello je. Ini offer untuk mengganggu kerja-kerja Islam. Kamu kalahkan dia, hapuskan dia, settle. Ada apa-apa kau direct. Minal muqarrabin. Kamu kalahkan Musa, kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku. Dan bila hari nak berlawan tu, ahli sihir dia melemparkan tali dan dia mensihirkan mata orang yang hadir, termasuk Nabi Musa. Dia lempar tali, dia sihirkan mata Firaun, dia sihirkan mata masyarakat, penonton-penonton, termasuk Nabi Musa. Semua orang nampak tali tu macam ular. Ada orang nampak hebat, orang nampak ular, tapi ahli sihir tahu tali. Sehingga Nabi Musa pun terkejut. Allah Ta'ala berfirman, jangan takut wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa, bila Allah suruh lempar tongkat, Nabi Musa pun lemparkan tongkat. Tongkat ini dengan izin Allah, Allah tukar menjadi ular, betul-betul ular, dan memakan tali-tali tadi. Tuan-tuan, sekarang ni Nabi Musa, Firaun, masyarakat, ahli sihir, dalam ramai-ramai yang hadir di sini, siapakah yang dapat realize bahawa yang Nabi Musa inilah yang betul, yang hebat, mana jadi ular sungguh? Siapa orang yang paling nampak kebenaran? Agak-agak siapa? Ahli sihir. Sebab dia tahu yang dia punya bukan ori mah. Yang dia punya ni tali tu orang nampak jadi ular, tapi Musa punya ni jadi ular sungguh, makan tali-tali dia. Orang yang paling melihat kebenaran adalah ahli sihir. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'ulqiyas saharatu sujada. Ada ayat dalam surah lain, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Lalu on the spot, ahli sihir tadi terus sujud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sujud beriman. Sebab apa? Melihat kehebatan mukjizat. Kita apply tarikh tadi, luar biasa. Tongkat jadi ular dari Allah kepada Rasulnya. Yang keempat apa? Bersifat melemahkan kalau ada yang nak lawan. Allahu Akbar. Dan hebatnya mukjizat, ahli sihir lah orang yang beriman, sebab dia pro dalam bidang dia, dan dia melihat kehebatan. Dan di antara sifat mukjizat dia, nombor 4 tadi, dia mengatasi perkara yang dibanggakan pada zaman tu. Orang pro dalam bahagian ilmu sihir, maka mukjizat ilmu sihir nak cuba challenge mukjizat, lemah ilmu sihir. Zaman Nabi Isa alaihi salam, mukjizatnya orang yang lahir buta dengan izin Allah boleh sembuh. Orang yang mati dihidupkan. Challenge kepada kebanggaan zaman itu, ilmu perubatan.
Ini hebat. Maknanya kerana dengan mukjizat ini, salah satu yang menjadi bukti kebenaran Rasul, dan ada kalanya menyebabkan orang mendapat hidayah melalui mukjizat tadi. Tapi yang sesat, yang lawan, mereka lawan. Tenggelamlah dalam laut bersama Fir'aun dan tenteranya. Itu yang lawan. Tenggelamlah dalam banjir sebab tak bersama mukjizat, cuba lawan mukjizat. Okey, selesai muqaddimah. Boleh sambung? Kuliah subuh sampai ke berapa? Habis balik pun tak akan roti canai tau. Sikit lagi. Ni baru muqaddimah, selesai muqaddimah. Sekarang baru kita nak pergi kepada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua kategori. Tapi sebelum tu, sekejap saya lupa satu poin sekali lagi. Sekarang tuan-tuan, mana mukjizat Nabi Musa sekarang? Ada tak? Tak ada. Kalau mukjizat Nabi Nuh mana sekarang? Ada Ustaz? Dekat Judai Mountain, dekat pegunungan Judai. Dalam Quran sebut fastawat alal judi. Orang putih sebut Judai. Kalau ada pun sekarang, 4 sifat tadi dah tak ada. Sebab 4 sifat ini dia hanya untuk Nabi dan Rasul pada zaman dia saja. Kalaulah jumpa tongkat Nabi Musa sekarang, dia tak boleh jadi ular dah. Tongkat tu mukjizat untuk Nabi pada zaman itu, di tempat Nabi itu. Itu mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Yang adanya adalah kisah-kisah mukjizat itu Allah cerita dalam Quran sebagai i'tibar, sebagai panduan kita. Kita perlu beriman dengan. Sebab apa? Sebab semua mukjizat adalah untuk Nabi pada zaman dia. Kecuali mukjizat Al-Quran yang ada sampai sekarang. Nanti kita akan explain. Cumanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 jenis. Satu yang dipanggil mukjizat hissi, physically. Satu lagi mukjizat maknawi, Quran. Hissi dulu. Bagi contoh saya sebut dah tadi, air keluar dari tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Mekah cabar Rasulullah supaya belah bulan, Rasulullah kata bila Allah Ta'ala belah bulan sehingga sebelah nampak kat sini, sebelah nampak kat sini di langit. Kat sini tu kat mana? Setentang dengan Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tu apa Ustaz? Kalau kita pergi kat Masjidil Haram sekarang, istana tu, istana Saudi kan duduk atas bukit kan. Bukit tu nama dia Jabal Abi Qubais. Atas tu nampak sebelah bulan. Sebelah lagi setentang dengan Jabal Ku'aiki'an. Nama bukit tu Ku'aiki'an. Sebut-sebut sekali. Sebut pun payah. Tak apalah. Tak ingat pun tak apa. Kat mana Jabal Ku'aiki'an? Tuan-tuan yang pergi umrah tahun 90-an, tahun 2000 dulu, ingat tak Hotel Sofitel? Kalau ingat lagi lah, Sofitel ni dekat bila kita sa'i Safa Marwah, keluar Marwah naik bukit sikit, hotel ada merah gitu, ada Sofitel dekat dengan kawasan Masjid Kucing semua yang tak zinc dulu, cerita lama dulu. Tapi sekarang tak ada dah hotel tu, roboh dah. Itu bukit Ku'aiki'an, maknanya setentang nampak bulan sebelah sini dekat Jabal Abi Qubais. Itu dipanggil mukjizat hissi. Apa dia hissi? Yang fizikal. Yang cerita apa batang pokok kurma Pak Nabi bersandar yang dengar menangis, itu mukjizat hissi. Ketika perang Ahzab, ada batu yang besar yang keras tak boleh nak pecah, Nabi baca bismillah, ya Allahu Akbar, boleh pecah. Makanan yang sedikit, rumah Jabir bin Abdullah yang ketika lihat Allahu Akbar, masa perang Ahzab, Rasulullah dan para sahabat sedang gali parit. Sahabat sebangsa tu Madinah kena kepung.
bekalan makanan pun terputus, lapar. Ada sahabat tak cukup makanan, ambil batu ikat kat perut, ngadu kat Rasulullah lapar. Rasulullah buka baju, ada 2 batu, Rasulullah ikat kat perut. Ini para sahabat zaman Nabi dulu. Kalau kita, perut nampak macam batu. Jadi bila Jabir tengok Rasulullah lapar macam ni, balik ke rumah, tanya isteri, ada makanan tak? Isteri kata ada anak kambing seekor, abang sembelih lah. Abang ajak Rasulullah, ingat pesan kat Rasulullah, ajak seorang 2 okey lah, anak kambing. Masa Jabir pergi beritahu bisik, Rasulullah ada makanan sikit kat rumah, jom makan. Rasulullah ajaklah seorang 2. Rasulullah bangun kat tepi parit, buat announcement, ya ma'syaral muslimin, ya Islam, Jabir open house. Jabir cakap 1,000 orang lebih. Jabir berlari balik rumah. Masa tu tak boleh nak WhatsApp lagi, berlari. Apa bang? Rasulullah panggil semua kan? Rasulullah panggil semua kan? Buat panggil tu, buat announcement. Tapi tengok, di sini peranan seorang isteri yang mukminah. Isteri menenangkan suami. Dia tak tambah panik. Abang ni macam mana ni? Macam mana? Tak. Dia tak tambah panik. Isteri Jabir kata, bang, abang beritahu dah Rasulullah makanan ada banyak ni. Abang beritahu dah. Habis Rasulullah buat announcement. Lalu isterinya berkata, bang, kalau itu arahan Rasulullah, jangan bimbang. Rasulullah tahu apa yang baginda buat. Kita jangan bimbang, kita ikut je arahan Rasulullah. Tengok isteri yang hebat. Jabir kata okeylah. Rasulullah sampai, Rasulullah suruh sahabat beratur di luar rumah. Rasulullah kata jangan hidang, biar aku yang bagi. Seorang masuk ambil, seorang masuk ambil, kata masuk. Boleh tambah pula, tambah. Yang baki Rasulullah kata, tinggal Jabir kau makan, aku makan juga. Ada lebih lagi dalam bekas. Rasulullah kata pada isteri Jabir, yang ni tersimpan kamu di rumah dan bagi makan pada budak-budak dalam Madinah ni. Kita orang sambung gali pagi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula dengar kisah ni ada balik rumah suruh isteri masak ayam seekor, lepas Jumaat buat announcement. Nak maki dia orang. Itu mukjizat Nabi. Itu dipanggil mukjizat hissi. Banyak lagi lah. Tapi Al-Quran ini mukjizat ma'nawi. Ma'nawi. Apa maksud ma'nawi, Ustaz? Mukjizat Al-Quran, mukjizat pada makna dan konten Al-Quran. Quran. Dan Ustaz, okey, cuba letak takrif mukjizat tadi, kita nak apply pada Quran pula. Yang pertama apa? Takrif mukjizat yang 4 tadi. Yang pertama apa? Luar biasa. Ustaz, kat sini rasa macam tersangkut dah. Mana luar biasa? Dari Allah pada Rasul, faham lah. Melemahkan, lemah macam mana pula? Kat mana luar biasa, kat mana melemahkan? Saya rasa Quran sama je Ustaz kat masjid. Kalau kat rumah saya, lagi sama, lagi keras Quran. Bersih. Ada orang memang dia letak Quran dalam office, tak bergerak Quran tu. Kat mana luar biasa Quran? Boleh tuan-tuan bagi tahu saya kat mana luar biasa Quran? Nak tahu luar biasa dia? Yang pertama, tidak ada satu bacaan ataupun buku di atas muka bumi ini yang orang tak faham tapi keep reading, recite. Mana ada buku atas muka bumi ni yang orang tak faham orang baca, melainkan Al-Quran. Tuan-tuan duk baca Quran tadi, faham tak?
Tiap-tiap hari baca. Cari atas muka bumi ni. Satu buku yang orang tak faham, baca sekali boleh ya? Orang bagi buku kat tuan-tuan, buku bahasa Jepun. Arigato gozaimasu bageru. Sayonara. Nak baca katakana tulisan ni, ya pun tak boleh nak baca. Tak ada. Bagilah buku bahasa France kat kita. Baca pun tak boleh, faham pun tak. Tak ada satu bacaan atas muka bumi ni. Pergi ke Afrika, pergi ke India, pergi ke Jepun, datang Malaysia, pergi ke Mekah, pergi ke US. Tak ada bacaan yang orang tak faham tapi orang teruskan baca, melainkan Al-Quran. Luar biasa. Hebat Quran. Dan tidak ada bacaan yang menyatukan manusia. Kita baca Fatihah, pergi ke Afrika, sama kita dengar orang Afrika baca. Pergi kat Jepun, dengar orang Jepun baca, sama. Pergi kat Korea, sama. Pergi ke Mekah, sama. Bacaan tu. Bible, berbagai bahasa. Quran, luar biasa. Nak lagi luar biasa. Tidak ada bacaan yang orang tak faham, tapi ada manusia yang menghafalnya. Bukan saja word by word, tapi every baris tu. Saya ingat lagi, saya belajar di Yaman dulu. Saya belajar di Universiti Iman di Sana'a, Yaman. Kita ni kalau pergi sembahyang, Tok Imam salah ayat sikit, Tok Imam tu salah baris, yang tegur Tok Imam belakang ni seperti orang menyebut amin macam masa baca Fatihah. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Kan kita kalau waladhdallin, ramai-ramai jawab amin. Itulah situasi bila Tok Imam ada tersilap ayat sikit atau tersilap baris sikit, yang tegur belakang ni serentak. Ni bukan cerita masjid universiti, masjid kat luar ni. Kalau masjid universiti lagi lah. Sebab di Universiti Iman tu soft mayang dia dekat 700 orang dia ada. Faham? Tapi masa tu saya dulu tahun 2001, 2002 duduk belajar dulu sana. Kedutaan Amerika masa tu declare tempat universiti ni tempat pelampau agama. Sebab apa pelampau? Sebab sembahyang subuh berjemaah. Jadi tuan-tuan ni buku kategori tu dah juga. Sembahyang subuh berjemaah dia declare di antara sebab dia dituduh pelampau. Sembahyang subuh berjemaah dalam 3,000 orang student setiap hari. Subhanallah. 3,000 tu dalam 40 lebih lah kewarganegaraan student. So Quran itu orang Arab tak dihafal. Pergi ke Pakistan, pergi ke India, pergi ke Turki. Turki sekarang mengeluarkan hafiz yang begitu ramai, production hafiz Quran di Turki sekarang. Faham tak bahasa Arab? Tak payah pergi Turki lah, kita di Malaysia ni. Tidak ada satu bacaan di atas muka bumi ini yang orang tak faham tapi tetap membaca, tetap baca. Nak luar biasa lagi, dia tambah sikit lagi. Kita ingat tak zaman-zaman muda dulu, surat cinta dulu. Masa tu tak ada WhatsApp lagi kan, tak ada email lagi, surat. Dapat surat daripada girlfriend dulu. Anda ingat tak dulu? Ada tak surat cinta? Yang baca semua dulu, nak tidur baca, nak makan baca. Dan ni cucu 12 orang ni, mana surat tu? Tak baca lah Zat. Tak payah surat cinta lah. Kita ambil gini contoh. Orang minat baca novel. Ayah Sofia ikutlah best apa pun. Orang yang minat baca novel ni, dia baca. Kalau kat rumah dia tu, penulis yang dia minat tu, semua buku baru keluar dia simpan. Dia cakap kat dia, best ke buku? Best Ustaz. Berapa kali dah baca? Saya baca Ustaz 5 kali dah. Cuba baca sekali lagi. Boleh. Habis.
Kak, baca sekali Kak. Baca. Kak boleh baca? Ustaz, saya 13 kali dah baca. Boleh Kak baca sekali? Cuba baca sekali lagi yang ke-17. Saya tahu dah jalan cerita. Cuba baca yang ke-23 kali. Saya cari buku lain lah pula Ustaz. Boring lah juga baca yang sama. Walaupun dia sangat minat kat novel tu, dia akan timbul rasa apa? Bosan kan? Tuan-tuan agak dalam umur kita sekarang, dah berapa ratus ribu kali dah baca surah Fatihah. Pernah tak rasa bosan baca surah Fatihah? Pernah tak rasa? Yang baca surah Yasin, yang baca surah Al-Kahfi, yang baca Al-Mulk, pernah tak rasa? Bosan baca surah ni ulang. Dah lah tak faham. Repeat. Ini amazing. Ini luar biasa. Kita pergi lagi. Boleh sambung lagi? Ketika Al-Quran diturunkan, kalau zaman Nabi Musa, mereka menguasai ilmu sihir, mukjizat mengatasi sihir. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat menguasai ilmu sastra Arab. Sastra Arab yang kita panggil jahiliyah tu bukan jahil bodoh. Mereka ni expert sastra Arab. Mereka ni expert dalam bisnes import export. Rihlatus syita'i was-saif. Bukan jahiliyah bodoh, tapi jahiliyah pemikiran sembah patung, jahiliyah bunuh anak perempuan, jahiliyah berzina, perang perkara kecil, itu jahiliyah. Jadi masa itu masyarakat menguasai ilmu sastra Arab. Quran yang diturunkan mengatasi kehebatan sastra. Dia macam ni. Ada seorang datang dari negara Yaman. Nama dia Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Ad-Daws, dari kabilah Ad-Daws. Kabilah Ad-Daws ni adalah kabilah Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tak wujud, dia maksudnya tak masuk Islam lagi masa ni, dia duduk kat Yaman lagi. Tufail bin Amru ini anak orang kaya, anak bangsawan, dan Tufail ini seorang pakar sastra Arab. Dia nak datang buat haji ke Mekah. Orang dulu buat haji, tapi haji jahiliyah lah. Haji zaman jahiliyah yang dia orang modify, tak apalah. Dia nak datang dari Yaman. Ketika itu Abu Jahal dan pembesar-pembesar Mekah buat meeting kat Mekah. Muhammad ni semakin ramai pengikut. Muhammad ni ramai orang ikut kita ni, musim haji dah dekat ni, kita nak buat macam mana? Nanti orang datang ikut Muhammad lagi. Pendek ceritanya, keputusan mesyuarat, Abu Jahal kata kita kena meletakkan wakil di setiap pintu masuk Mekah, dekat cak pasport tu. Orang datang nak masuk, kena beritahu setiap orang yang nak masuk bahawa ada seorang nama dia Muhammad, dia sihirkan orang, jangan pergi dengar dia bercakap, nanti kamu kena sihir, kamu akan ikut dia di setiap border. Ini propaganda. CNN, BBC tak ada lagi masa tu, propaganda ni letak dekat tempat pintu masuk. Tufail bin Amr Ad-Dawsi datang dari Yaman. Masa nak masuk border Mekah, dia beritahu, ingat nak masuk Mekah ni ada seorang nama dia Muhammad, jangan dengar dia baca apa, dia cakap apa, nanti kamu kena sihir dia. Tufail ni ketakutan sehingga dia ambil kapas letak dalam telinga dia, takut terserempak dengan orang yang nama Muhammad. Dia masuk sampai kat Mekah, kat Kaabah, dia tawaf dalam keadaan ada kapas kat telinga, tawaf. Sambil dia tawaf, dia teringat orang bagi tahu dia ni orang cerdik. Tufail ni orang pandai sastra, orang cerdik, anak orang kaya, minda dia jenis terbuka. Sambil dia tawaf, dia fikir, aku ni orang cerdik, apa salahnya kalau aku dengar yang Muhammad tu bercakap,
dia cakap apa? Sebagai orang cerdik, aku boleh decide betul ke tak betul. Macam tuan-tuan lah yang ada pagi ni semua orang cerdik semua. Stay duduk, dengar ustaz cakap. Kalau tuan-tuan rasa saya cakap tak betul, tuan-tuan boleh nilai, reject. Kalau betul, betul juga ustaz kata ni, ambil manfaat, gitu je. Itu sifat orang cerdik. Yang tak cerdik dan sombong, dengar pun tak nak. Jadi Tufail kata, aku ni orang cerdik, apa salah yang aku dengar lah rata, dengar lah dulu. Kalau okey, bagus, ambil manfaat. Tak elok, aku reject, aku boleh nilai. Lalu dia pun tanya orang mana Muhammad tu, tu ada kat. Dia pun pergi, dia tanggalkan kapas tadi. Dia kata, Muhammad, aku dengar tentang kamu orang sebut gini-gini. Apa ajaran kamu bawa? Boleh kamu cerita sikit? Pada ketika itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya baca beberapa ayat Al-Quran. Tufail yang merupakan pakar sastra Arab terus mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata yang kamu baca ini manusia tak mampu nak susun ayat macam ni. Ini bukan ayat manusia. Terus dia mengucap syahadah hanya dengan dengar ayat Quran sahaja. Radhiyallahu an Tufail bin Amr. Dia balik ke negeri dia berdakwah. Antara orang yang masuk Islam di tangan dia Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah lagi glamour lagi dia. Kita lebih kenal Abu Hurairah kan. Jadi ustaz boleh ke gitu Nabi baca Al-Quran? Ni ginilah contoh ada di kalangan kita ni pagi ni, arkitek. Contohlah arkitek. Ada arkitek begini. Ada arkitek. Senang contoh arkitek lah. Arkitek, dia ni dah 30 tahun praktis. Ada firm sendiri. Bangunan dah 27 biji dah bangunan dia buat. 8 tingkat ke atas. Masjid besar macam ni dah 12 biji dia buat. Arkitek hebat. Pengalaman, pengetahuan, semua dia tahu. Okey. Arkitek yang hebat ini, kalau ada orang bawa satu pelan, orang tunjuk pelan kat dia, dia tengok pelan ni dia tahu dah. Ni budak baru graduate university buat pelan ni, PTPTN tak habis bayar ke ni. Dia boleh menilai. Orang pun propose kat dia satu pelan lagi. Ni almost complete ni. Safety, pemandangan, arah angin, parking, bagus. Dia sebagai expert, dia boleh menilai. Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia expert sastra Arab. Bila dia dengar je Quran, dia kata ni bukan manusia buat. Sebab dia pakar. Dia boleh menilai. Dan begitulah seterusnya. Dan tuan-tuan lah, expert kereta, bahagian kereta, sebut dia kereta apa? Mustang, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, apa, kita tahu belaka dah. Kereta lama dah duk main ni. Kat rumah kita pun ada 7-8 biji. Datang seorang, sembang bak kereta. Kita tahu, ni buat je ni. Kita tahu. Yang datang seorang lagi, cakap bak kereta, bak sport ring, bak absorber, bak ni. Kita tahu, dia ni tahu ni, dia tahu. Dia biasa drive. Kita yang tahu, kita boleh menilai. Tufail yang tahu sastra Arab, bila dengar Quran terus mengucap. Okey, itu luar biasa ustaz. Dia orang Arab, dah kita tak faham. Macam mana nak hebat sastranya? Tadilah walaupun tak faham baca juga. Itu luar biasa. Yang terakhir tuan-tuan, sebab kita nak balik tunggu maghrib dah. Yang terakhir, saya alhamdulillah, masa saya belajar di Yaman dulu, di Universiti Iman, dia ada satu subjek yang kami belajar, scientific miracle in the Quran. Mukjizat saintifik dalam Al-Quran. Memang subjek, memang kami belajar subjek ni. Syekh, dia ni dulu farmasis. Asal orang farmasi, banyak kaji Quran hadis, memang dia hafal hadis Quran. Dia banyak duduk discussion dengan saintis-saintis barat dan sebagainya, banyaklah kita orang belajar embryology stages,
kejadian manusia, tentang oceanologi, tentang astronomi. Tapi kaedahnya gini, lagi maju sains, lagi tinggi Quran. Penemuan sains, Quran dahului. Contoh mudah, kita nak cerita mukjizat. Dalam satu conference tahun 80-an di Riyadh, Arab Saudi, yang menghimpunkan ulama-ulama Islam, saintis Muslim dan juga saintis non-Muslim. Ada conference buat presentation masing-masing. Jadi guru kami lah, Syekh Abdul Majid Zindani, dia memang target Houthi nak bunuh dia. Universiti Iman ni pun dah dihancurkan sekarang buat kita belajar. Syekh ni pun diburu untuk dibunuh. Syekh lari masuk ke Mekah. Sekarang ni dari Mekah Syekh lari ke Turki. Abdul Majid Zindani, Syekh, dia jumpa ada seorang profesor dalam conference tadilah yang saya kata himpun tadi tu. Dalam conference tu Syekh jumpa dengan seorang pakar dalam bidang anatomi badan manusia, namanya Profesor Tajeson. Tajeson. Orang mana ni? Balik pulau ke Tereng? Atau baru ke Penang? Tajeson dari Universiti Chiang Mai, Thailand. Anatomi. Jadi Syekh jumpa sembang. Syekh kata, Profesor pakar dalam bidang apa? Dia kata pakar dalam bidang kulit. Syekh kata, jom dalam conference tahun depan, jom kita buat presentation apa yang kitab agama kita cerita berkenaan dengan kulit. Profesor tadi kata, sure, next year we meet here. Dia budak nak present apa yang kitab agama masing-masing cerita tentang kulit. Dah you pakar kulit kan, jom present. Selang setahun berlalu, kata Syekh, jom. Masa kat conference, tak mula lagi conference, baru Profesor tadi meluru datang, Dr. Abdul Majid Zindani, I'm sorry, last year I was very emotional. Setahun aku cari dalam kitab agama Buddha, aku tak jumpa cerita bab kulit ni. Tapi tahun lepas tu aku emosi sikit, aku jawab okey. Jadi aku tak jumpa dalam kitab agama Buddha kami tentang kulit. Saya kata tak apalah, biar aku present apa yang Quran kami orang Islam cerita. Boleh. Ini orang cerdik kan? Boleh? Silakan, my pleasure, silakan. Saya kata cuma sebelum saya terangkan, betul tak dalam ilmu sains moden hari ini, yang detect rasa sakit tempatnya di kulit? Ya. Memang tuan-tuan, kita ni yang kita rasa sakit ni bukan daging, bukan darah, bukan tulang. Yang tempat rasa sakit, yang detect rasa sakit itu kat mana? Kulit. Kalau kulit kita terbakar hangus habis, kalau kawasan ni terbakar hangus, habis hangus, kita sentuh, sakit tak? Tak sakit. Tuan-tuan tak percaya, balik try bakar, tapi biar roasted lah. Sebab dalam kulit kita ni dipanggil lapisan epidermis. Dia ada lapisan dermis, epidermis. Dalam epidermis ni lah ada reseptor sakit. Reseptor sakit ni, tangan kita kena benda tajam, panas, dia pun hantar impuls ke otak. Otak akan terjemahkan dan bagi arahan kepada efektor. Tarik tangan tu, pergi lajulah. Dalam lapisan epidermis ni ada reseptor sakit. Kalau ada doktor pagi ni, kalau saya ada silap fakta, tolong beritahu. Jadi Syekh confirm dengan profesor tadi. Profesor kata explain, ya, dalam epidermis lah reseptor sakit. Kalau terbakar hangus, tak ada nak detect sakit. Syekh kata, perkara ini kamu jumpa bila?
tahun 70-an 80-an kata. Trace maknanya peranan kulit untuk detect rasa sakit. Kami, Al-Quran kami yang diturunkan lebih 1000 tahun yang lalu telah sebut perkara ini. Tuan-tuan boleh cek dalam surah An-Nisa ayat nombor 56. Surah An-Nisa ayat nombor 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allahu akbar, sadaqallah. Cuba tak surah apa tadi? An-Nisa ayat nombor 56. Ada? Betul ayat saya baca. Apa kepala dia? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat kami akan bakar dalam api. Kullama nadijat junuduhum, setiap kali kulit mereka masak, baddalnahum juludan ghairaha, we will change another skin, liyadhuqul azab, then they will taste the punishment. Allahu Akbar. Allah sebut exactly bila kulit masak, kami akan tukar kulit lain. Why? Liyadhuqul azab, supaya mereka dapat rasa azab. Bila Syekh terangkan makna ayat ni, Profesor Tajassen, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana ahli sihir Fir'aun ketika melihat mukjizat, mereka expert dalam ilmu sihir, melihat mukjizat mengatasi sihir terus beriman. Expert dalam bidang anatomi, melihat mukjizat maknawi Al-Quran, mereka terus beriman. Ini kehebatan mukjizat Quran. Dan banyak lagi lah ayat-ayat berkait dengan embriologi, berkait dengan border di antara laut dengan laut, barzakh, oceanology, banyak lagi yang menunjukkan kehebatan Al-Quran kita ni, mukjizat luar biasa. Satu ayat boleh menyebabkan masuk Islam. Ayat 56 surah An-Nisa. Subhanallah. Kesimpulan, yang bersama mukjizat naik kapal Nabi Nuh selamat, yang tak bersama tenggelam banjir dapat murka Allah. Yang bersama mukjizat Nabi Musa tongkat selamat seberang laut. Yang tak bersama, yang cuba lawan, tenggelam laut. Okey, sekarang sambung tentang Quran pula. Sambung. Yang bersama Quran, yang belajar Quran, yang spend masa untuk belajar Quran, yang spend duit supaya anak isteri dia belajar Quran, selamat. Yang jauh daripada Quran, you tak selamat. Duit dalam akaun ada 3 juta, jauh dari Quran, tak selamat. Tak akan jumpa satisfaction dalam hidup, tak akan rasa tenang. Dia kata, I got everything, but tapi apa saya rasa macam ni? Jauh dari Quran. Tak baca, tak faham, tak beramal, tak cinta pada Quran. Ramadan kalau tidak menjadi turning point kita dengan Al-Quran, bila lagi? Ustaz, saya segan lah Ustaz. At my age, takkan baru nak belajar Iqra 3. Saya tanya ada ustaz tu, dia kata saya kena start dengan Iqra 3 Ustaz. You know who am I? Itu bisikan syaitan yang menyiram ego orang yang mukmin. Ramadan, tak kisahlah aku siapa, pangkat apa, nak kata apa-apalah, aku nak dengan mukjizat Quran ini. Aku nak belajar.
Bahkan dia ni pangkat besar, orang kaya, bos, orang tengok dia bersungguh belajar Quran, tak hina, orang bertambah sayang dan respect. Tapi kita buat bukan nak suruh orang respect, kita buat kerana Allah. Segar ustaz, nak duduk grup tadarus pun kata nak duduk grup saya lambat habis. Kalau grup tadarus tak nampak saya orang lari pergi grup lain sebab lambat habis. Ada orang dia malu, takut orang tahu dia tak pandai baca Quran. Dia tak malu, dia tu tak pandai baca Quran. Malu dengan Allah, tak payah malu. Ustaz boleh lagi ke saya ustaz? Mau 65 baru nak belajar, better late than never. Tuan-tuan nak tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mula belajar Quran umur berapa? Abu Bakar muda 2 tahun pada Rasulullah, umur 38. Sayyidina Abu Bakar belajar Quran umur 38. Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan, oh tua lah baru belajar, baru masuk Islam. Jadi kita tak ada masalah. Ramadan saya duduk rapat dengan imam-imam kat Masjid Negeri Shah Alam. Saya duduk Shah Alam, sembang dengan ustaz-ustaz. Ada seorang imam Masjid Negeri Shah Alam, dia agak berumur. Saya tahu dia memang ada kelas Quran, ada sekolah tahfiz. Saya tanya dia, ustaz, amal nak murid ustaz? Umur berapa nak murid? Dia kata, anak murid saya kebanyakannya veteran 40-an, 50-an, 60-an. Saya kata, alhamdulillah ustaz, tahniah. Ustaz, saya nak tanya ustaz, dalam ramai-ramai anak murid ustaz ni, ada ke yang baru mula belajar Quran pada usia tua dah? Orang ni ramai lah, ya, ramai. Ada orang akhir 40-an baru mula belajar di Batak. Habis macam mana sekarang? Oh alhamdulillah ustaz, dia boleh baca lancar sekarang, boleh hafal dah surah Yasin, surah Sajdah. Ustaz, saya tak nak tanya yang tu sebenarnya. Saya tak nak tanya turning point. Sebab apa? At that age dia baru mula baca Quran. Dia kata ada seorang umur di akhir 40-an, seorang lawyer yang hebat, ada firm sendiri, memang dia punya sekali kes dia memang ratus-ratus ribu lah payment, berjaya lah, orang nampak dia lawyer berjaya. Dia ni akhir umur 40-an baru mula belajar Quran. Sekarang ni memang hafal dah surah Yasin, surah Sajdah, boleh baca lancar. Saya kata sebab apa dia tiba-tiba berubah nak baca Quran, nak belajar Quran? Imam tu cerita, tapi lewat dah ni tuan-tuan, sambung bulan depan boleh? Dia kata apa? Mak dia meninggal. Pada hari mak dia meninggal, orang adik-beradik keluarga duduk baca Yasin, dia pegang je Yasin sambil menangis, macam kita pegang buku bahasa Jepun. Tak mampu nak baca surah Yasin, khidmat terakhir kepada seorang ibu yang berkorban, yang doakan dia nangis. Orang nak baca Yasin, dia duit banyak panggil orang baca Yasin depan jenazah. Lepas tu lepas pada selesai nangis, dia pergi cari ustaz ni, ustaz, saya nak ustaz ajar saya terus boleh baca Yasin hari ni. Oi, mana boleh, saya nak terus belajar. Kalau tidak saya dakwa ustaz di hadapan Allah di hari akhirat. Oh, dia lawyer nak main dakwa tu. Ustaz tu kata boleh, tapi dengan satu syarat, kena ikut cara saya, bukan cara tuan. Oh boleh lah ustaz, yang penting ajar biar saya boleh baca, boleh hafal surah Yasin. Ikut cara saya, ikut step by step dari awal, dia follow. Alhamdulillah boleh baca. Balik pada cerita mukjizat Al-Quran, tuan-tuan kena letak dalam kepala kaedah ni. Bersama bahtera Nabi Nuh, selamat. Tak bersama, tenggelam. Bersama dengan mukjizat Nabi Musa, tongkat, selamat. Tak bersama dengan mukjizat Nabi Musa, tongkat, tenggelam. Bersama dengan Al-Quran, selamat. Jauh dari Quran, tak selamat. Anak kita dapat result flying colours, SPM semua A, tapi minta maaf, tak pandai baca Quran. Bahasa Inggeris fluent. Ini bukan Allahu Akbar. Kita takut, tak nak sebut lah benda tu, tak nak sebut.
Bukan salah pada A banyak itu, tapi Quran ini yang paling utama. Nak selamat kena dengan Quran. Result, graduate, convocation, dia punya pointer 4.2 CGPA. Ada 4.2. Dah sebab markah dia 100 lebih. Bijak sangat. Tapi Quran tak boleh baca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bukan nak menghina, na'udzubillah, tapi saya kena sebut sikit perkara ni. Sebab kita punya kaedah bersama mukjizat selamat, jauh dengan mukjizat tenggelam. Kita berada pada zaman yang mencabar, pemikiran, mengaruh, ancaman, musuh, dalaman, luaran. Bersama dengan Quran, selamat. Belajar baca, pandai baca, beramal dengan isi kandungan. Yang belajar baca pun jangan sekadar duk belajar tajwid je. 28 tahun dah duk belajar tajwid. Belajar tajwid, belajar juga tafsir, isi kandungan. Sebab dalam cerita bab Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, Quran diturunkan as a guidance. Kalau kita baca tapi tak faham, macam mana nak ambil guidance? Itu cara untuk kita selamat dengan Al-Quran ini. Moga-moga ada sedikit manfaat pada perkongsian pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga kita terus istiqamah dan ada rasa cinta dengan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus belajar, pahalanya berterusan insya-Allah. Dan paling penting, anak menantu zuriat kita tanamkan kecintaan kepada Al-Quran di dalam jiwa-jiwa mereka. Moga-moga terselamat sebagaimana orang-orang yang bersama dengan mukjizat para Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.